المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hadis yang ke-26. Babu fil ibtida'i bi ta'ahudil fuqara'i dunal ahli wal 'iyali. Bab mendahulukan tumpuan pemberian kepada fakir miskin berbanding keluarga. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung semula bacaan kitab 40 hadis tentang tasawuf karangan Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada hadis yang ke-26, berhenti sewaktu PKP hari itu tuan-tuan. Nak mula balik pun rasa berat dan rasa malas tuan-tuan. Sebab lama duduk rehat di rumah. Seronok juga duduk di rumah pun. Patutlah tak ramai orang datang masjid. Sebab seronok duduk di rumah ni tuan-tuan. Sembahyang Jumaat, anak beranak kita. Lepas tu mengajar Quran anak-anak antara maghrib dan isyak. Maknanya 5 kali sehari kita lah pimpin. Kita lah mengajar. Seronok duduk kat rumah. Suasana pun tiada gangguan orang kan. Sebab tu orang suka duduk kat rumah. Keluar hanya untuk bekerja. Balik, masuk sarang balik. Macam burung. Keluar pagi, balik gelap. Duduk dalam sarang balik. Jadi nak mengajar pun rasa berat tuan-tuan nak mari. Kalau boleh bagi alasan, bagi alasan. Cuma alasan nak tipu-tipu. Nama ustaz nipu pula. Jadi marilah tuan-tuan. Kalau boleh kita kurangkan jadi satu pun lagi bagus tuan-tuan. Saya sekarang ni cuba buang dah area Selangor tuan-tuan. Saya ambil KL dia. Rehat-rehat buat di KL pula tuan-tuan. Cuma nak habiskan kitab ni. Hadis yang ke-26 dah. Dia 40 hadis, ada sikit-sikit lagi lah tuan-tuan. Baik. Jadi 40 hadis berkenaan dengan tasawuf ini antara ciri-ciri ataupun akhlak-akhlak yang ada pada golongan sufi, pada golongan tasawuf yang disusun oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Hadis-hadis berkenaan dengan ciri-ciri mereka ini. Ciri-ciri orang tasawuf, macam mana sifat dan akhlak mereka. Jadi salah satu daripadanya ialah hadis dalam nombor yang ke-26 ini, bagaimana sifat dan perangai baginda Nabi SAW. Baginda Nabi ini mendahulukan golongan ini lebih daripada ahli keluarga baginda sendiri. Ini kita akan lihat dalam hadis yang ke-26 ini. Baik. Akhbarana Muhammad bin Nasr ibn Ashkib Az-Za'farani Al-Bukhari haddathana Hamid bin Sahl haddathana ibn Abi Umar haddathana Sufyan an Ata ibn Sa'ib an abihi an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah la u'tikum wa ad'u ahla suffati tutwa butunuhum minal ju'. Akhbarana Ismail bin Ahmad al-Jurjani wa akhbarana Muhammad bin al-Hasan ibn Qutaybah al-Asqalani haddathana Hamid bin Yahya haddathana Sufyan bimithlihi. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
telah berkata kepada Fatimah, anak baginda sendiri. Ini Nabi bercakap dengan anak dia. Aku tidak akan memberikan kamu, yakni makanan, dalam keadaan aku biarkan ahli suffah, yakni kaum muhajirin yang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi, kelaparan perut mereka. Ini di antara satu situasi yang berlaku antara Nabi dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni siapa? Mereka adalah fuqara'ul muhajirin. Ini peringkat awal hijrah. Ketika mula-mula Nabi sampai ke bumi Madinah. Sebagaimana yang kita maklum, mereka yang berhijrah daripada bumi Makkah ini datang ke bumi Madinah semata-mata kerana Allah dan Rasul. Kerana perintah Allah suruh mereka berhijrah, maka mereka berhijrah. Kerana turut cinta kepada baginda Nabi, maka mereka berhijrah ke bumi Madinah. So, bila mana mereka diancam oleh golongan kufar Quraisy, golongan kafir Quraisy yang ada di bumi Makkah pada masa itu, mereka diancam kalau nak berhijrah boleh, yang kaya ada yang kena tinggal harta benda. Suami dan isteri kadang-kadang kena berpisah dan sebagainya lah. Tapi disebabkan oleh keimanan mereka, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi, maka mereka sanggup apa saja yang datang. Maka mereka pergi ke Madinah tanpa membawa apa-apa pun. Apatah lagi orang Makkah ini dengan orang Madinah, kehidupan mereka ada perbezaannya. Kehidupan orang Makkah, mereka lebih kepada orang yang berniaga. Orang yang keluar daripada bumi Makkah kemudian berhijrah. Keluar untuk berniaga ke Syam. Rihlatas syita'i was-saif, kan dalam Quran cerita mereka keluar berniaga. Berbulan-bulan mereka balik bawa barang perniagaan mereka. Bila mana mereka duduk di Madinah, Madinah ni bumi yang dijadikan oleh Allah Taala subur untuk bercucuk tanam. Sebab tu sekarang ni bila nak masuk Ramadan ni orang duduk jual duduk promote berkenaan dengan tamar ajwah aliyah. Tu tamar ajwah aliyah ni bumi Madinah je. Kalau tuan-tuan nak beli kena tanya betul-betul, satgi dia mari daripada bumi lain. Koklah ada daripada bumi lain. Sebab tamar ajwah aliyah ni Nabi sebut secara khusus di dalam hadis Nabi tentang khasiatnya. Seseorang yang berpagi-pagi makan 7 biji tamar aliyah tak akan terkena racun 1 hari 1 malam. Ada yang kata sampai ke petang tak akan terkena racun. Elok sangatlah tuan-tuan kalau kita yang berasa tak berapa nak yakin dengan dengan suntikan vaksin tu. Pagi-pagi sebelum pergi suntik tu, ambil dulu 7 biji tamar. Bukan anti vaksin ni tuan-tuan. Sebab kita pun berasa macam tak berapa nak yakin. Kalau tuan-tuan yakin tak ada masalah, pergilah. Cuma ikhtiar kita. Vaksin tu pun ikhtiar, tamar tu pun ikhtiar. Masing-masing jalan ikhtiar. Yang menentunya Allah Ta'ala. Sembuh tak sembuh, dijangkiti ataupun tidak dijangkiti, kita pakai vaksin sekalipun, kalau nak kena juga. Kita makan tamar, baca doa macam mana pun, kalau Tuhan nak suruh kena juga. Ikhtiar kita lah sebagai hamba Tuhan. Sebab Nabi sebut dalam hadis khusus berkenaan dengan tamar ajwah aliyah. Dia adalah satu tempat khas di tanah tinggi di bumi Madinah tu, tamar tersebut. Dan istimewanya dia satu di tanah di bumi Madinah. Satu lagi dia adalah tanaman yang pernah awalnya ditanam sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu keistimewaan dia lah. Jadi orang duk jual hari ni tamar ajwah aliyah tu, tanya-tanya kok mari daripada Yusuf Tayyub. Mari daripada Iran, ajwah aliyah. Itu maknanya kalau betul pun benih daripada tamar ajwah aliyah,
tapi dia bukan ditanam di bumi yang barakah, bumi Madinah. Baik. Pergi cerita Tamar pula dah. Mana tadi? Jadi Ahlus Suffah ni bila mana mereka berhijrah daripada bumi Madinah, mereka pergi ke daripada bumi Makkah, mereka pergi ke bumi Madinah, maka disebabkan ada daripada kalangan mereka ini datang tanpa membawa apa-apa bekalan pun. Maka mereka ni jadi orang yang serba tak ada lah. Tak ada apa-apa, sebab tu mereka digelar fuqara'ul muhajirin. Bahkan ada ulama kata Ahlus Suffah ni bukan sahaja daripada muhajirin yang daripada Mekah saja, ada yang mari daripada bumi Yaman, datang daripada negara-negara yang lain lagi. Cuma bila mereka ni tak ada makwa, tak ada tempat untuk tinggal, maka mereka ditempatkan oleh baginda Nabi di dalam Masjid Nabawi. Tempat dia di belakang makam Rasulullah. Tuan-tuan keluar daripada makam Rasulullah, itu Babul Baqi'. Belah sana bersetentang dengan Babul Baqi' itu Babus Salam. Kalau tak silap saya lah, lama dah tak pergi tuan-tuan. Saya pergi zaman mengaji dulu ya. Tahun 90-an gitu pergi. Lepas tu tak pergi lama dah. Kalau salah tuan-tuan perbetulkanlah. Di sebelah sana setentang dengan dengan Babul Baqi', Babus Salam. Maknanya biasa orang masuk belah sana, orang akan lalu menuju ke Babul Baqi' untuk ziarah makam Rasulullah. Keluar daripada Babul Baqi', tuan-tuan tengok sebelah kiri, pintu yang pertama yang tuan-tuan akan nampak ialah Babu Jibril. Babu Jibril, pintu Jibril, nama diambil tu sempena. Sempena apa? Ada yang kata Jibril duduk berdiri situ, nak masuk bertemu dengan Rasulullah, ada anjing. Jadi Jibril tak masuk rapat tempat-tempat yang ada anjing. Ada yang kata pintu itulah tempat yang selalu Jibril mendatangi Rasulullah saat dia nak datangkan wahyu ataupun nak menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Itu Babu Jibril. Belakang lagi daripada Babu Jibril itu Babun Nisa. Itu pintu perempuan. Tempat yang biasa Rasulullah bertemu dengan para perempuan. Kalau dia orang nak bertanya apa-apa kepada Rasulullah, itu Babun Nisa. Masuk ke pintu Jibril itulah, tepat di kawasan tu belakang makam Rasulullah, situlah kawasan kawasan Ahlus Suffah ditempatkan. Dia ada tiang. Kalau tak silap tiang 40 ke gitulah lebih kurang tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok balik bila dah buka sempadan nanti, tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, tuan-tuan minta mutawif tolong bawa kawasan yang dulunya Nabi tempatkan Ahlus Suffah. Mutawif biasa tahulah, dia duduk pergi banyak kali dah. Ni tempat yang Nabi tempatkan para sahabat dia. Ada yang kata 70 orang, ada yang kata 80 orang. Jumlah mereka ini bertambah dan berkurang. Ada yang kata ratusan, beratus-ratus golongan Ahlus Suffah ni. Mereka duduk di situ. Mereka yang tak ada tempat tinggal duduk di dalam kawasan tersebutlah, dalam kehidupan yang serba sederhana. Jadi ada daripada kalangan sahabat yang masyhur. Mereka ni orang hebat-hebat, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ahlus Suffah. Antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Ahlus Suffah. Bahkan bukan golongan muhajirin saja kata ulama tarikh. Bahkan ada juga daripada kalangan kaum Ansar. Mereka ni memang penduduk asal bumi Madinah. Tapi mereka ni nak menghayati macam mana hidup golongan muhajirin yang serba kekurangan ni. Datang tanpa bawa harta, tanpa bawa barang-barang keperluan. Datang kalau selas pinggang dah datang. Maknanya tak ada keperluan yang mereka bawa daripada bumi Makkah. Ada juga golongan Ansar yang nak merasai kehidupan demikian, maka mereka pun turut serta. Duduk sekali dengan golongan muhajirin yang berada di kawasan Ahlus Suffah tu. Antaranya yang masyhur ialah Hanzalah. Hanzalah seorang sahabat yang ghasilul malaikah tu. Yang Nabi dan para sahabat bila tahu saja Hanzalah meninggal dunia, Nabi berjalan melangkah dengan laju sehingga sahabat kata aku tak terkejar Nabi melangkah. Sebab apa? Sebab Nabi kata para malaikat dah berebut-rebut dah turun untuk menyambut roh Hanzalah ni. Nak dibawa ke syurga dah. Tu Hanzalah, istimewanya Hanzalah digelar sebagai ghasilul malaikah.
antara manusia yang dimandikan oleh para malaikat. Itu keistimewaannya. Antaranya ialah Ka'ab bin Malik daripada kalangan Ansar. Antaranya ialah Wathilah al-Asqa. Wathilah al-Asqa ni salah seorang daripada orang Ansar yang lewat dah memeluk Islam. Dia memeluk Islam ketika tahun yang ke-9 Hijrah lebih kurang. Tahun yang ke-9 Hijrah dah. Barulah dia datang bertemu dengan Rasulullah sebab dia duduk jauh sikit daripada bumi Madinah. Tu Wathilah al-Asqa. Ketika dia datang nak memeluk Islam, dia cerita tentang akhlak baginda Nabi. Datang nak memeluk Islam, khilaf di kalangan ulama tentang Wathilah al-Asqa ni, ahlu sufah juga. Ada ulama yang mengatakan Wathilah bin al-Asqa ni memeluk Islam sebelum sampai bertemu dengan Rasulullah. Ada yang kata setelah bertemu dengan Rasulullah. Cuma dia memeluk Islam. Dia datang semayang subuh. Waktu pagi, sebelum subuh dia dah sampai dah semayang subuh. Sama dengan Rasulullah. Lepas semayang subuh, dia kata, apa yang dibuat oleh Rasulullah selepas semayang subuh? Ni Wathilah al-Asqa yang baru memeluk Islam ni. Kalau dia memeluk sebelum sampai ke Madinah, maknanya dia datang tu dalam dah Islam dah. Ataupun dia datang sebelum memeluk Islam, dia tengok Rasulullah semayang subuh bersama dengan sahabat dia. Kemudian selepas daripada semayang subuh, dia cerita, Nabi ni setiap hari selepas daripada semayang subuh, yatasaffahu wujuha ashabi. Yatasaffah ni maknanya, ini dipanggil tasaffah. Belek, selai ni yatasaffah. Satu safhah. Maknanya satu muka surat. Maknanya Nabi ni selepas main subuh, Nabi akan tengok seorang-seorang sahabat dia. Dan Nabi akan bertanya khabar. Andai Nabi bertemu dengan orang yang Nabi tak kenal, Nabi tanya detail. Sama, pada hari tersebut, Wathilah al-Asqa ni, golongan ahli sufah, salah seorangnya. Ramai, puluh, 70, 80 orang. Saya sebut contoh beberapa orang dia. Cerita pengalaman dia dengan Rasulullah ni. Wathilah al-Asqa kata, bila mana Rasulullah melihat aku, dan aku ni tak pernah dilihat lah, sebab aku baru nak memeluk Islam. Maka Nabi pun bertanya, siapa kamu? Nabi tanya, nama apa? Tak pernah nampak sebelum ni. Kita mari masjid, mari surah, kadang-kadang AJK tak ada link pun. Walaupun dia nampak kita mari apa, kadang-kadang setahun tak kenal. Tok Imam tak kenal, AJK masjid tak kenal. Kalau kita ada dalam masjid surah pun, Tok Imam tak pergi tanya. AJK masjid tak pergi tanya. Baru pindah ke? Tak. Tambah-tambah masjid dan surau yang ramai, yang besar pula. Masjid yang besar kan. Tak ada orang nak tanya. Nabi yatasaffahu wujuha ashabi. Tu Wathilah cerita. Macam mana orang tak tertarik dengan Islam? Tanya nama dulu. Lepas tu, tanya pula, mari ni sebab apa? Dia pun ceritalah, aku mari ni kerana aku nak memeluk Islam. Kalau tuan-tuan baca dalam kisah sahabat yang lain, Nabi, bila mana Nabi dengar nama Fulan bin Fulan, kemudian mari daripada mana, Nabi pun ungkit. Nabi berkata, tempat tu gini. Kawasan tu ada kabilah ni kan? Kabilah ni. So seolah-olah Nabi ni orang yang tahu tentang kawasan tersebut. Menyebabkan hati orang yang asalnya dia seorang diri mari, jauh hati dengan orang ramai yang ada ni. Orang yang tempatan dah belaka. Orang yang asing ni berasa dekat dengan jiwa Rasulullah. Oh, daripada mana? Daripada Kelantan. Kelantan kat mana? Kelantan Kota Baru. Oh, Kota Baru. Saya pernah sampai dulu Kota Baru. Kawasan mana? Walaupun tak pernah sampai. Contoh. Oh, ni dekat dengan apa? Dekat dengan Pasar Siti Khadijah. Oh, Pasar Siti Khadijah. Saya pergi banyak kali dah, sedap membeli kat situ. Suka lalu dia. Jumpa geng orang yang pernah sampai tempat tu. Rumah saya dekat tu ya, sebelah tu. Kalau tahu dulu saya singgah. Kan seronok. Ni tanya nama pun tidak. Boleh jadi orang susah, senang pun kita tak tahu. Ni Nabi menyebabkan orang rasa orang yang datang keseorangan, tiba-tiba rasa dekat dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah bertanya kepada sahabat dia apa yang sedang berlaku pada mereka. Tanya khabar, kalau sakit apa? Tu yang diceritakan oleh Wathilah al-Asqa. Wathilah al-Asqa cerita, aku mari daripada tempat sekian-sekian, aku mari ni kerana nak memeluk Islam. Mu mari nak memeluk Islam ni, mu tahu ke ada benda yang ada dalam Islam nanti. Bila kau peluk Islam,
ada benda yang kau suka, ada benda yang tak suka, kau sanggup ke? Nabi kata. Dia kata, ya, aku sanggup. Aku sanggup. Bila dia kata dia sanggup, yang benda yang dia tak suka, yang tak setuju dengan nafsu, dia sanggup terima. Yang setuju dengan nafsu pun dia sanggup terima. Barulah Nabi ajar wasilah al-asqa ni untuk bersyahadah. Cuma nak sebutnya, ada daripada kalangan orang Madinah sendiri yang nak rasai kehidupan Ahlus Suffah yang susah ni. Mereka pergi duduk juga di situ. Walaupun mereka ni sebenarnya ada rumah. Walaupun mereka ni orang yang ada harta kekayaan. Sebab orang tempatan, orang yang bekerja, orang yang bercucuk tanam, ada kebun, ada tanah dan sebagainya. Tapi sebab mereka nak merasai bagaimana hidupnya golongan Ahlus Suffah ni, maka mereka pergi duduk dengan golongan Ahlus Suffah ni. Tu ramalah antaranya Harithah Nu'man Al-Ansari, tu ada ulama senaraikan nama-nama mereka tersebut. Baik. Jadi golongan Suffah ni dalam hadis ini salah satu daripada situasinya Nabi tidak mendahulukan ahli keluarganya dalam soal makan dan minum. Bahkan Nabi akan melihat dulu bagaimana keadaan Ahlus Suffah. Sebab tu ulama sirah ataupun ahli sejarah mengatakan bahawa Nabi ni orang yang paling banyak mengajak Ahlus Suffah datang ke rumah mereka untuk jamu makan. Maknanya untuk makan sekali dengan Rasulullah. Di samping Nabi menggalakkan para sahabat dia yang lain supaya apa? Supaya jemput. Ada seorang sahabat nama dia Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah, dia kata, aku pernah menjemput Ahlus Suffah ni dalam satu-satu masa datang ke rumah aku seramai 80 orang. Aku jemput untuk datang makan di rumah, kata Sa'd bin Ubadah. Itu Nabi galakkan para sahabat yang senang, yang ada sumber pendapatan. Maklum Madinah pada masa tu awal hijrah. Awal hijrah. Di luar daripada bumi Madinah, bumi Makkah, orang kafir Quraisy duk mengganah lagi, cari peluang nak bunuh orang Islam. Kemudian di situ, di luar bumi Madinah, ada Yahudi. Ada golongan munafik. Tuan-tuan bayangkan. Sebab tu hidup mereka pada peringkat awalnya susah. Jadi, Nabi menggalakkan para sahabat ni supaya jemput ataupun bagi makan. Ada yang Nabi suruh, ada ladang-ladang tamar. Pergi letak satu qinwan. Satu qinwan ni satu tandang. Kalau tuan-tuan pernah pergi ziarah ladang kurma di bumi Madinah, satu tandang kurma ni besar. Satu tandan dia tu memang besar, memang banyak dia punya ranting-ranting halus. Yang di situ pula ada biji-biji tamar. Yang tu kadang-kadang sampai satu tahap kata sahabat Nabi Ahlus Suffah, dia kata kadang-kadang ada lebih daripada 20 tandan kurma yang Nabi suruh para sahabat ni gantung di muka pintu masuk tu, babu Jibril lah. Di situ masuk tu, maknanya Ahlus Suffah kalau dia nak makan, kalau buah tu rendah, dia boleh ambil dengan tangan, dia ambil dengan tangan. Ambil makan buah tamar tersebut. Kalau buah tu tinggi dah, yang rendah-rendah dah habis dah, yang tinggi mereka bedah dengan apa? Dengan kayu. Jatuh buah tamar tu mereka makan. Tapi duk makan buah tamar je kan tiap-tiap hari tak tahan juga. Macam kita lah, balik-balik roti cana puas juga. Pagi ni roti cana, pagi esok roti cana, pagi lusa roti cana, mula muncung. Kena roti cana tiap-tiap hari, nak juga nasi Arab. Ada yang pergi mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak tahan dah ni, duk makan tamar je. Tapi begitulah. Apa yang mampu dihidangkan oleh Rasulullah ataupun oleh para sahabat, maka Nabi hanya menyuruh para sahabat Ahlus Suffah ni supaya bersabar. Sabarlah. Ini saja yang ada pada kita pun. Tapi kalau ada yang lain, ada susu, Nabi bagi susu. Maknanya kalau ada sahabat bagi hadiah susu pada hari tersebut, maka Nabi beri kepada mereka sekali untuk untuk menjamu susu ni. Jadi Ahlus Suffah ni golongan yang sangat-sangat Nabi perhatikan, sangat-sangat diberi perhatian oleh Rasulullah. Kalau kita nak gambarkan golongan Ahlus Suffah sekarang ni, tuan-tuan, macam apa? Macam budak-budak yang memondok. Macam budak memondok tu lah. Budak memondok ni kan. Sebab pondok ni kan dia ambil kaedah Ahlus Suffah tu lah. Dia ambil kaedah Ahlus Suffah, duduk bersebelahan dengan masjid.
Lepas tu kalau yang dulu, pondok-pondok dulu, dhaif je. Tak macam pondok zaman hari ni dengan batu bata dah. Tu tak ada masalah lah. Cuma kaedah yang dibuat oleh ulama Nusantara dulu, ambil tiru daripada apa yang dibuat oleh baginda Nabi dengan sahabat dia. Maknanya di sekeliling masjid Nabi itu ada sahabat-sahabat yang mendiami. Terutamanya orang yang seperti Ahlus Suffah ni. Ahlus Suffah ni orang yang ataupun golongan yang seolah-olah memutuskan hubungan mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi putus hubungan mereka dengan apa? Putus hubungan mereka dengan luar, maknanya tanpa melibatkan diri dengan pekerjaan pun mereka ni bermasyarakat. Jangan tuan-tuan terfikir tak bermasyarakat ke puak-puak ni duduk dalam masjid tu beriktikaf, beribadat, bersolat, baca Quran saja ke? Tidak, mereka ni golongan yang bermasyarakat. Bahkan mereka ni orang-orang yang berjihad. Bahkan disenaraikan oleh ulama-ulama sirah. Ada yang mati dalam peperangan Badar, ada yang dalam Uhud, ada yang dalam Tabuk dan sebagainya lagi. Ada yang mati syahid. Cuma mereka ini ibarat orang yang mewakafkan diri untuk ilmu dan amal. Macam sistem pondok lah. Kenapa mereka tu duduk situ? Berapa tahun duduk situ? 10 tahun, puluh tahun kadang-kadang yang betul-betul nak jadi alim. Lepas tu ada CJ ke? Tak ada CJ yang diiktiraf oleh dunia hari ni. Tak ada CJ PMR, PT3 PMR pula. Tak ada PT3, tak ada SPM, tak ada STAM, kadang-kadang sebahagian tempat tu. Tak ada STPM. Habis tu mereka ni nak makan apa? Tu orang kita terfikir. Pelik juga orang kita ni. Dia ingatkan tak ada CJ tak boleh makan. Dengan tak ada CJ SPM tu tak boleh makan. Berapa ramai orang yang tak ada CJ berjaya elok-elok lah tuan-tuan. Boleh hidup sakat nak hidup atas dunia ni. Cuma nak ceritanya ialah mereka ni sanggup. Kalau suruh kita antara maghrib isyak pun bergeliat dah. Antara maghrib isyak pun nak tengok jam. Berapa dah sekarang? 8.20 dah, tak lama dah nak isyak. Dia orang ni boleh duduk antara maghrib isyak 2-3 buah buku tu biasa. 2-3 buku yang dibaca oleh guru antara maghrib dan isyak. Itu biasa. Isyak lewat sikit kadang-kadang. Lepas isyak, lepas main isyak, sambung lagi. 2-3 buku baca. Lepas kita lepas isyak, lapar dah. Tak sempat isyak, lapar dah kita. Duduk tak kena dah. Kadang-kadang duduk silo, kadang-kadang duduk belunju, kadang-kadang duduk, tuk guru duduk relax. Silo, sejam lebih, tua daripada kita. Saya ingat Baba Zik, daripada lepas maghrib, pukul 11 habis majlis. Pukul 11 tu baru start nak jamu makan dengan semain isyak. Pukul 11 habis tuan-tuan. Duduk sila, tak ada apa-apa. Kita yang muda ni tukar kaki, jak duduk bersimpuh, jak duduk bersila, jak duduk gini. Kita dalam majlis ilmu. Tengok macam mana orang yang dah mewakafkan diri dia, Allah Ta'ala beri keseronokan pada dia untuk duduk dalam suasana begitu. Ada orang seronok macam kita. Kalau Allah Ta'ala bagi seronok bila mana baca Quran, ibarat seperti madu duduk di halqum kita. Seronok, manis, rasa sedap. Ada orang rasa tak seronok baca Quran. Habis muka cukup. Dia kata banyak dah ni semuka ni dia dah. Ada orang selepas muka baca. Sebab apa? Sedap kan? Tu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kandai kita diberi kecap tu, Masya Allah. Nak kecap tu kena minta dengan Tuhan. Kok mana pun. Tak minta, tak dapat. Duk berasa dengan ilmu kita. Banyak mana dah mengaji kita ni kalau nak kira. Banyak ilmu dah kita duk belajar ni. Banyak ustaz dah kita pergi mengadak ni. Tapi tak berasa linang lagi. Tak berasa sedap lagi. Kena minta dengan Tuhan dia. Minta Tuhan dia nak suruh bagi rasa lazat. Sebagaimana engkau bagi rasa lazat kepada para anbiya, para salihin. Terdahulu daripada kami. Nak biar rasa sedap dalam ibadat qiyam pada waktu malam. Minta dengan Tuhan lah. Barulah Tuhan bagi rasa sikit-sikit kita berasa. Tak nak tinggal lah lepas tu. Tak nak tinggal lah jemaah lepas tu. Tak nak tinggal lah baca Quran lepas tu. Tak nak tinggal. Sebab apa? Manis dia mari dah. Mari rasa sedap dah beribadat pada Allah Ta'ala. Selagi mana tak mari tu, selagi tu tak boleh duduk. Macam Ahlus Suffah ni duduk. Sehari-hari duduk dengan ibadat.
Dalam khulwah mereka, mereka duduk beribadat pada Allah Ta'ala. Sehingga ulama kata, mereka ni umpama pada waktu siangnya, fursan, pada waktu siangnya kalau diajak berjuang, maka mereka jadi pejuang. Pejuang yang hebat, walaupun makan makanan yang tak seberapa. Tapi pada waktu malamnya mereka adalah ibarat rahib, mereka adalah ibarat ahli ibadah yang beribadat pada Allah Ta'ala. Ini Ahlus Suffah. Tapi kalau tengok dalam sirah, walaupun mereka ni dari sudut makanan kurang, dari sudut makanan hanya ada tamar je. Yang kebiasaannya tamar je lah mereka ni cerita. Tapi walaupun mereka ni hanya golongan yang hidup bertemankan dengan tamar, makan buah kurma je, mereka ni tak jadi orang yang pelahap. Tak jadi orang yang pelahap. Pernah diceritakan oleh sahabat-sahabat yang Ahlus Suffah ni, dia kata bila mana mereka ni dihidangkan dengan tamar, maka adalah sekali tarik kan 2 biji. Bila sekali tarik 2 biji, bubuh dalam mulut 2 biji tu, maka dia akan bagi tahu pada yang lain, aku ambil tadi 2 biji, mu ambil 2 biji. Tengok dia nak suruh adilnya. Kita dak beratur kita dulu. Kita dulu daripada VIP kadang-kadang. Biar VIP makan tak apa, ikut dia. Dia ada lain dia dah. Kita dulu pi ambil sebekah demi sebekah kita ambil. Kita yang makan cukup. Ahlus Suffah bila seorang ambil 2 biji tamar ni setara mana sangat tuan-tuan. Maka dia akan bagi tahu pada sahabat-sahabat dia, ambil 2 biji sebab aku dah terambil 2 biji. Terambil 2 biji. Ni Ahlus Suffah. Walaupun sedikit makan, tapi sedikit makan itu tak menyebabkan mereka ni jadi orang yang loba. Sehingga lupa pada orang lain. Makan kita je, tak pelawa dah orang lain. Terutama makan dalam majlis kan. Makanan lauk duduk dekat kita. Ada orang yang dia jenis segan nak minta. Duk makan dengan sambal. Patutnya kita yang duduk dekat dengan kita hollow. Sebab apa? Diajar oleh baginda Nabi, mula dengan apa yang ada dekat dengan kamu. Seorang tu yang dekat dengan dia acar je, katakanlah. Sambal je dekat dengan dia. Dia mulakan dengan sambal lah. Ambil sambal gaul, dia nasi suap. Kawan ni ayam duduk depan dia, ayam kicap contoh. Ataupun ada daging pula, gula pula itu. Duduk dekat dengan dia. Tak pelawa dah. Dia duduk bubur kuah. Tu perangai kita. Akhlak dipanggil. Akhlak tu tasawuf aja akhlak. Ahlus Suffah, mereka ni walaupun dalam keadaan serba kurang, tapi mereka tetap menjaga sahabat-sahabat yang lain. Maknanya kalau sebiji seorang. Kalau 2 biji, 2 biji seorang. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri. Oleh Abu Hurairah, dia menyatakan peristiwa tersebut pernah berlaku. Baik. Jadi Ahlus Suffah ni antara golongan yang sangat diberi perhatian oleh Rasulullah. Rasulullah selalu duduk dengan mereka, banyak duduk dengan mereka, banyak beri perhatian pada mereka, banyak mengajar mereka, banyak beri tunjuk ajar pada mereka, dan Nabi bagi tahu kepada mereka jangan bersedih dengan keadaan kita yang susah ni. Sebab apa? Sebab dunia ini hanyalah mata'. Itu di antara benda yang Nabi sebut kepada kepada golongan Ahlus Suffah ni. Bahkan Nabi kadang-kadang memerintahkan para sahabat supaya supaya panggil Ahlus Suffah ni selepas daripada sembahyang Isyak, pergi makan di rumah. Nabi tanya sahabat ni, engkau ada makanan untuk berapa orang ada? Untuk 2. Okey, kalau 2 boleh masuk seorang lagi, Nabi kata. Jemput seorang daripada Ahlus Suffah. Yang ni pula ada makanan untuk berapa orang? Ada untuk 3 orang. Maka Nabi kata, untuk 3 orang, engkau jemput lagi 2 daripada Ahlus Suffah. Tu bawa daripada kalangan Ahlus Suffah. Nabi sangat menjaga golongan ni. Golongan yang mengaji, golongan yang mewakafkan diri dia untuk agama, golongan yang bekerja untuk agama semata-mata ni. Di Malaysia ni tak tahu ada ke tidak golongan ataupun agensi-agensi yang betul-betul mengambil cakna urusan orang yang mewakafkan diri dia hanya untuk agama. Duk rasa-rasa macam tak ada. Tapi atas inisiatif dia hari tu masa PKP, ada satu grup diwujudkan untuk bantu asatizah yang betul-betul kerja dia untuk agama. Sebab apa? Sebab tak ada golongan yang turun membantu.
Tak ada golongan yang turun membantu, yang bertanya khabar. Sampai peringkat ada yang post dalam grup Asatizah KS Selangor. Saya jual donat, saya jual itu, jual ini dan sebagainya. Sebab semata-mata sebab mereka ni orang yang mewakafkan diri untuk mengajar agama pada masyarakat. Bila tak ada agensi yang support, menyebabkan mereka ni akan kehilangan sumber pendapatan dan sebagainya. Saya ada juga on call, tapi saya ni tidak mengajar sepenuh masa. Bila saya tak mengajar sepenuh masa, saya kata saya okey, saya ada kerja lain. Telefon tanya orang lain. Cuma nak beritahunya ada dalam banyak-banyak tu 1-2 surau call, 1-2 masjid call. Dalam banyak-banyak masjid surau yang mereka duk mengajar tu. Adalah 1-2 yang cakna tolong tanya ustaz-ustaz kita yang tiada sumber pendapatan disebabkan oleh mereka ni orang yang mewakafkan diri untuk agama. Ni golongan Ahlus Suffah ni. Golongan yang waktu muda mereka habis untuk agama, mengaji agama, dan waktu tua mereka selepas habis mereka belajar pun, mereka wakafkan diri mereka untuk agama. Kerja pun untuk agama semua sekali. Ini golongan sufah yang sangat-sangat diambil berat oleh Rasulullah. Baik. Jadi dalam hadis ni 3 minit. Dalam hadis ni betul tak? 3 minit Dalam hadis ni Nabi menceritakan kepada Fatimah. Salah satu daripada riwayat yang sebut tentang hadis ni, ada orang datang bagi kepada Nabi sabi. Sabi ni perempuan ataupun anak-anak orang kafir yang jadi tawanan perang. Jadi dibagi-bagikan. Nak guna untuk apa? Nak suruh jadi khadam ke? Ataupun tak nak dia jadi khadam kita nak jual balik pun bolehlah, tak ada masalah. Bila ada orang datang beri kepada Rasulullah, ni sabi, rampasan perang. Mereka ni adalah tawanan perang. Maka anak kepada baginda Nabi Fatimah Zahra radhiyallahu anha ni datang bertemu dengan ayahanda dia. Dia beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku naklah dia untuk dijadikan sebagai khadam. Sebab apa? Sebab dia kata ta'ibtu min a'mali. Dia kata aku penat, kerja banyak. Dia kata, jadi aku nak kalau boleh ada seorang khadam, seorang pembantu, seorang bibi yang boleh mengurangkan kerja-kerja rumah ni. Maka kata Nabi jawab kepada Nabi jawab kepada Fatimah. Nabi kata, takkan aku nak bagi kepada engkau dalam keadaan golongan Ahlus Suffah ni perut mereka ni ibaratnya berkeroncong. Bukan berkeroncong je, tak sesuai berkeroncong ni. Maknanya kalau macam Abu Hurairah pernah cerita diri dia seolah-olah macam orang yang gila mengerang sakit perut sebab lapar. Aku pernah dipanggil apa ya? Mana duduk di antara mimbar dan tiang-tiang dalam Masjid Nabawi tu menggelupuk disebabkan oleh lapar, menahan lapar. Atau Abu Hurairah pernah cerita sebab tidak ada bekalan makan. Nabi kata, macam mana aku nak bagi sabi ni kepada engkau untuk dia jadi khadam engkau, sedangkan aku ada ruang dan peluang untuk jual dia ni dan aku dapat duit, kemudian duit tu aku boleh belanja Ahlus Suffah untuk makan. Sebab Nabi duduk dengan mereka dan Nabi tahu macam mana mereka perlunya kepada makanan, betapa susahnya mereka ni. Jadi Nabi ni orang yang mendahulukan golongan Ahlus Suffah berbanding dengan Fatimah Zahra anak dia sendiri. Setakat kerja rumah kau buatlah. Bahkan di dalam riwayat lain sebut, Nabi ajar kepada Sayyidina Ali dan Nabi ajar kepada Sayyidina Fatimah, Nabi ajar satu doa yang mana bila kau sambil-sambil buat kerja tu dia akan meringankan kerja-kerja yang kau buat tersebut. Maka Nabi ajar doa je kepada anak dia dan menantu dia. Adapun yang ada pada dia yang orang bagi makanan ataupun sabi tadi, Nabi jual, Nabi ambil duit tadi, Nabi gunakan untuk jamu kepada Ahlus Suffah. Ni golongan sufi sangat-sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni orang gelar sebagai golongan habaib lah. Golongan yang membawa akhlak, golongan yang memperjuangkan akhlak, nilai-nilai murni yang indah daripada Rasulullah, yang mengajak kita supaya berbanyakkan selawat pada Rasulullah, yang mengajak kita untuk mengenal keistimewaan Rasulullah. Ini golongan ini golongan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Itu hadis yang ke-26. Bagaimana Rasulullah mendahulukan golongan Ahlus Suffah ataupun secara umumnya golongan tasawuf yang mewakafkan diri dia untuk Allah dan Rasul. Lebih berbanding dengan anak dan keluarganya. Habis dari situ. Itu dengan syarat lah. Sagi tuan-tuan tak faham. Dengan syarat ahli keluarga kita tak melarat lah. Kalau ahli keluarga kita melarat, ahli keluarga dulu. Ni ahli keluarga Nabi ada masalah makan sikit-sikit. Maka ada riwayat sebut Nabi masuk ke rumah Sayyidina Ali, Nabi tengok firash, selimut Sayyidina Ali dan Fatimah ni pendek. Maknanya kalau selimut tak tertutup semua pun. Tapi Nabi tak mendahulukan mereka. Ambillah duit ni pergi beli selimut yang panjang yang boleh tutup, boleh alas kamu untuk tidur sampai dari kepala sampai kaki. Tak. Bahkan Nabi menggunakan duit hadiah yang orang bagi tu untuk Ahlus Suffah juga. Tu sekadar kesusahan-kesusahan macam tu. Kecuali kalau ahli keluarga kita pun melarat dari sudut makan minum, tu dahulukan ahli keluarga lah. Baik. Itu di antara maksud daripada hadis yang ke-26. Habis dulu situ. Akan datang insya-Allah babu ibahatil kalam ala lisanit tafrid. Wallahu a'lam wa ilmu